akan okey, baik. Tentang kerajaan alam Melayu. Okey. Baik. So kita nak lihat sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi. So, sistem pemerintahan kita tahu bahawa sistem pemerintahan kerajaan alam Melayu ini memang semuanya adalah sistem pemerintahan beraja. Jangan korang lupa pula. Dia tak ada presiden ke Perdana Menteri, tak ada. Semuanya menggunakan sistem pemerintahan beraja. Dan terdapat dua golongan utama dalam struktur sosial masyarakat. Kalau kamu pening tentang, cikgu, apa itu struktur sosial masyarakat, cikgu? Struktur sosial masyarakat ni maksudnya adalah level-level ataupun tahap bagi sesuatu masyarakat, iaitu kita lihat iaitu ada golongan yang pemerintah dan golongan diperintah. Golongan pemerintah ini betul. Dan golongan pemerintah ini sebenarnya terdiri daripada apa tahu? Bukan macam bukan. Golongan pemerintah ni biasanya siapa tahu? Ada raja, kemudian ada pembesar, kemudian juga ada pendeta, dan juga ada golongan kadang-kadang golongan agama, ataupun juga ada juga kadang-kadang golongan bangsawan. So itu adalah dikatakan golongan-golongan pemerintah. Manakala kalau golongan diperintah kebiasaannya adalah rakyat. Dan rakyat ni mungkin terdiri daripada petani, mungkin juga pelombong, ataupun juga mungkin juga artisan, So itu semua adalah rakyat. Dan yang paling bawah sekali adalah hamba. Adalah hamba. So Sasi, plebeian patrician tu bukan kat sini. Plebeian patrician tu dekat tamadun Rom ya. Bukan di sini. Baik. So inilah dia. Golongan pemerintah dan golongan diperintah. So, kalau zaman sekarang, cikgu, ada yang bertanya tau, cikgu, zaman sekarang ni ada lagi ke golongan pemerintah dan golongan diperintah? Soalan itu cikgu akan jawab selepas sahaja tamat laungan azan ini. So kita berhenti sekejap untuk kita menghormati azan Isyak. Sekejap berhenti sekejap. Untuk kita menghormati azan. Baik. Ada pertanyaan tentang cikgu, zaman sekarang ni masih ada lagi tak golongan pemerintah dan golongan diperintah macam tu, cikgu? Ada. Iaitu zaman sekarang ini yang dikatakan golongan pemerintah, contohnya di Malaysia kalau di Malaysia ni golongan pemerintah ini adalah siapa tahu? Iaitu seperti yang di Pertuan Agong, kemudian juga Perdana Menteri, kemudian menteri-menteri. Itu golongan-golongan pemerintah. Manakala golongan yang diperintah pula adalah semua rakyat. Tak kiralah dia CEO ke, ataupun dia manager ke, ataupun dia siapa sahaja, itu semua adalah golongan yang diperintah. Zaman sekarang ada hamba tak? Tak ada. Zaman sekarang tidak ada hamba, tidak ada perhambaan. So kena faham kat situ ya, bahawa zaman sekarang macam ni. Ya ke tak ada? Memang tak ada. Memang tak ada. Kat sekolah ada ke sistem ini? Tak ada. Kat sekolah tak ada sistem ni. Kita hamba Allah. Ya, betul lah, itu kita hamba Allah. Ini sistem struktur. Ini struktur masyarakat lah, bukan struktur masyarakat di hadapan Allah, bukan. Tak ada. Kamu tahu tak istilah hamba tu apa sebenarnya? Hamba ni maksudnya apa tahu? Seorang yang mana hidup dia sendiri pun, diri dia bukan dia punya. Diri dia adalah tuan dia punya. Slave. Hamba tu slave. Jadi zaman sekarang memang dah tak ada slave. Tak ada hamba. Sebab mana ada lagi hamba. Contohlah kalau kamu katakan, Nabi tu cikgu, yang bibi saya kat rumah tu,
bibi kamu tu, okey, orang gaji tu still dibayar gaji. Kemudian hujung minggu diberi kebenaran untuk keluar, berjumpa kawan semua kan. So itu bukan slave. So servant dengan slave tak sama. Tidak sama. Servant dengan slave tak sama. Servant dapat gaji, slave tak dapat gaji. Slave tak dapat gaji ya. Slave itu dia tak ada harta, tak ada benda, diri dia pun adalah tuan dia punya. Dapat makan kalau tuan dia bagi. Makan dapat kalau tuan dia bagi. Technically, Yeah. tuan dia yang control dia lah. Yeah. His whole life. Yes, dan diri dia itu tuan dia punya. Diri dia tu, badan dia apa semua adalah tuan dia punya. So, zaman sekarang memang tak ada. Zaman sekarang memang tak ada. Tak boleh cari sendiri makanan, tak boleh. Tak boleh sebab diri dia tu tuan dia punya. Tuan dia suruh apa je dia buat. Itu dipanggil hamba. So, zaman sekarang ada tak? Tak ada. Dah tak ada hamba. Okay. Sebab kita dah ada undang-undang di mana tidak boleh ada perhambaan. Okay. Just bunuh tuan. Okay. Dia tak boleh. Kalau dia bunuh tuan, okay. Kalau dia bunuh tuan, maka dia pula akan dihukum. Sama lah tu. Okay. Ya betul. Sebab itu tidak ada perhambaan. Okay. Baik. So itu cerita golongan pemerintah dan golongan diperintah. Daripada siapa? Daripada pemerintah lah. Santosh. Pemerintah lah yang akan menjatuhkan hukuman pada hamba yang telah membunuh tuan dia tu. Mestilah. Yes. Okey. Baik. Kita lihat hari itu tentang sistem pemerintahan, iaitu kerajaan-kerajaan. Hamba ni boleh wujud sebab hamba ni memang daripada zaman dulu memang dah wujud. Daripada zaman yang kamu ingat form 1 dulu, sejak daripada tamadun Mesopotamia, daripada zaman tamadun Mesopotamia dah ada hamba. Dah ada hamba. So itulah dia berkaitan dengan hamba. Baik. Sistem pemerintahan iaitu Funan. Kita belajar kerajaan alam Melayu ada 7 Ada 7 iaitu Funan, Champa, Angkor. Kemudian Gangganagara dengan Kedah Tua. Kemudian Sriwijaya dan Majapahit. So total ada 7. Jadi salah satunya ada Funan. Ya betul Santosh Das. Betul. Okey. So Funan. Raja Funan ini silakan. Raja Funan ini mengadakan gelaran, menggunakan gelaran kurung benam. Yang bermaksud Raja Gunung. Ya betul. Baik. Tamadun Islam ada hamba ke? Oh, ada tanya lagi. Mana ada? Tamadun Islam ada hamba ke? Tamadun Islam tak ada hamba. Tamadun Islam memang ada hamba pada zaman jahiliah. Namun begitu kemudian barulah tamadun Islam membebaskan hamba menjadi rakyat biasa. Agung jadi hamba ke tak? Semasa Japanese datang ke sini, Japanese membuat hubungan baik dengan raja-raja. So sebab itu raja-raja tidak ada hamba dan semua orang Melayu pun tak jadi hamba. Cuma ada beberapa orang yang telah ditangkap dan dijadi hamba buruh paksa, itu je. Bukan semua bukan semua. Baik. Sebenarnya raja, kalau kamu lihat di typo ni, sebenarnya bukan menggunakan. Raja menggunakan gelaran kurung benam ataupun Raja Gunung. Juga menggunakan gelaran Raja Diraja yang bermaksud raja segala raja, dan satu lagi Cakravatin iaitu yang bermaksud pemerintah alam sejagat. So kena ingat Funan, raja dia ada guna 3 gelaran. Kurung benam, Raja Diraja dan juga Cakravatin. So ada 3. Dan juga raja akan dibantu oleh golongan agama dan tentera. Funan dibahagikan kepada 7 wilayah dan ketua setiap wilayah adalah putera-putera rajanya. So itu di Funan. Sistem pemerintahan dia ada raja dan ada putera-putera raja yang telah menjadi ketua setiap wilayah. Itu Funan.
Kemudian di Champa, okey, raja dia guna gelaran juga, iaitu di Champa raja menggunakan gelaran Raja Diraja. Kemudian juga dikaitkan dengan Dewa Siva. Okey, itu untuk Champa. Okey, Raja Diraja dan dikaitkan dengan Dewa Siva. Raja dibantu oleh para pembesar. Dan tanggungjawab pembesar itu adalah seperti mengutip cukai, menjaga keamanan dan mengukuhkan pertahanan. Manakala di Sriwijaya, Raja Sriwijaya ni paling unik, iaitu dia ada unsur kesaktian, iaitu dia ada magic, ataupun unsur-unsur magis. Oh ya ke Haziq? Cikgu sebenarnya dah bagi kepada admin. So mungkin admin telah bagi kot. Nanti cikgu bagi tahu dia balik Baik, unsur-unsur kesaktian. Dan Raja Sriwijaya dianggap sebagai Bodhisattva, iaitu bermaksud Buddha di bumi. Dahsyat, Bodhisattva Buddha di bumi. Dan paling penting Raja Sriwijaya digelar sebagai Raja di gunung dan Maharaja di pulau. Ambil kau. Hebatlah kan, superior betul. Macam Superman lah ni. Okey, Raja di gunung, Maharaja di pulau. Okey Nuri Syirah. Ya betul, ada unsur-unsur kesaktian dia. Dan raja dibantu oleh Yuvaraja, okey, dan juga golongan agama, tentera, pemungut cukai, hakim dan penjaga harta kerajaan. Dan pentadbiran terbahagi kepada dua, iaitu kedatuan dan juga pradatuan. Okey, so ada yang tanya, Maharaja Pulau, kingnya. Okey, baik. Sebenarnya ini adalah gelaran, dan kebiasaannya raja-raja ini bukan dia yang claim bukan dia yang claim, tetapi para pembesar yang claim. Para pembesar bagi tahu rakyat, ini raja kita ni adalah raja di gunung, maharaja di pulau tau. Maknanya nak menggambarkan raja dia sangat-sangat hebat. Sangat-sangat hebat. Jadi macam bagi tahu hari tu. maharaja di Barang semua tu. Yeah. So, macam kita sebenarnya, okey, sifat-sifat kita kita tak boleh claim diri kita power, betul tak? Nanti orang kata kita sombong, betul tak? Sombong, bongkak kan, meninggi diri, tak boleh. Kita tak boleh claim macam tu. So, raja-raja dulu pun dia tak claim diri dia macam tu. Tapi para pembesar yang claim macam tu. Nak menggambarkan betapa powernya Raja Sriwijaya, raja di gunung, maharaja di pulau. Even macam cikgu sendiri kan, ramai yang kata, dekat luar ni, cikgu tengok zaman sekarang ni kan, ramai orang suka claim, saya sifu at maths, saya sifu maths, saya pakar ekonomi, saya pakar. Bagi cikgu kan, adalah bagi cikgu, ini adalah sesuatu yang keterlaluan kalau nak claim diri itu sebagai pakar ataupun sifu. Okey. Jadi cikgu rasa adalah tidak patut. Okey. Yes. Cikgu pakar sejarah ke? Tidak. Cikgu tidak menyatakan pakar sejarah. Ya betul. So cikgu tak pernah claim bahawa cikgu pakar. Tidak. Cikgu tidak claim tapi cikgu tahu je. Itu je kan. Jadi itu yang berkaitan dengan tu. Tenang. Ya, betul Ain Zulaikha, betul. Baik, itu Sriwijaya. Kemudian di Angkor. Di Angkor, Raja Angkor menggunakan gelaran Dewa Raja. Maknanya raja dia dikaitkan dengan dewa tau. Maknanya raja dia dengan dewa dah hampir sama. Tapi memang ada pun. Kalau kamu baca dulu ada satu buku, iaitu buku apa tahu? Hikayat Merung Mahawangsa. Hikayat Merung Mahawangsa tu, dia cerita raja dia ceritakan dia jalan-jalan dekat atas bumi, kemudian tiba-tiba dia panjat gunung yang tinggi, kemudian dia menginjak, dia memijak awan dan terus naik ke langit, berjumpa dengan raja-raja di langit,
berbincang di langit, kemudian dia pun turun, okey, menjadi seekor harimau. Lama terus garuk kepala. Apa benda dia cerita ni? Hebat tak hebat lah, lain macam cerita-cerita dia dulu. Memang tak boleh nak masuk akal lah kan. Jadi ya, memang betul. Okey. Ya, jadi itu berkaitan raja dikaitkan dengan dewa. Dan okey, di Angkor ni paling unik Daripada kerajaan-kerajaan lain, dia tak cerita pun yang ini. Tapi Angkor, dia ada cerita pasal raja akan dibantu oleh kuasa yang kedua, iaitu Permaisuri dan juga Raja Muda. Raja Muda tu anak dia. Jadi Raja, Permaisuri dan Raja Muda. Itu di Angkor. Dan raja akan dibantu oleh pembesar yang bertanggungjawab dalam bidang keagamaan, kehakiman, keselamatan dan perbendaharaan. Dan Angkor terbahagi kepada wilayah, daerah-daerah kecil dan juga kampung. So kita lihat di sini, Angkor je lain sikit. Yang lain-lain ni, okey, raja akan dibantu oleh para pembesar, yuva raja dan sebagainya. Tapi Angkor, okey, kuasa keduanya adalah Permaisuri. Itu kelebihan Angkor ya. Baik. Majapahit. Pernah ke macam kerajaan berperang? Pernah. Pernah kerajaan-kerajaan ini berperang pernah. Nanti kita cerita. Baik. Raja menggunakan di Majapahit raja menggunakan gelaran Maharaja, Sri Maharaja dan juga Sri Batara. Okey. Dengan Crown Prince sama. Maknanya Raja Muda dengan Crown Prince sama. Maknanya ada setengah negeri guna Raja Muda, ada setengah negeri guna Tengku Mahkota. Jadi itu sebenarnya adalah orang yang sama, iaitu anak raja yang akan menjadi raja selepas bapa dia meninggal dunia. So dia yang akan gantikan bapa dia menjadi raja. So itu dipanggil Raja Muda ataupun dipanggil Tengku Mahkota ataupun Crown Prince. Sama. Okey. So kalau Majapahit, dia guna gelaran Maharaja, Sri Maharaja dan Sri Batara. Dan raja dibantu oleh ini yang uniknya Majapahit iaitu Majapahit, raja akan dibantu oleh Sabta Prabu. Apa ini Sabta Prabu? Sabta Prabu ni adalah satu kumpulan para pembesar yang menjadi majlis penasihat diraja. Bukan nasi kerabu pandai. Sabta Prabu. Kau ni ingat makan aja kau Zik. Okey, baik. Sabta Prabu. Majapahit daripada Indonesia. Majapahit, Sriwijaya, Indonesia sekarang ni Indonesia. Dan Sabta Prabu ni ialah majlis penasihat diraja yang terdiri daripada kerabat-kerabat diraja. Serta para pembesar. Majapahit dibahagikan kepada 14 wilayah yang dipecahkan kepada kabupaten, iaitu bermaksud daerah, kewadanan iaitu daerah kecil, dan juga kebuyutan iaitu kampung-kampung. Kan. Jadi itu antara wilayah-wilayahnya. Tidak. Orang India semua datang daripada sini ke cikgu? Tak. Orang India semua datang daripada India lah. Takkan orang India datang daripada Majapahit. Apalah kau ni Santosh. Okey. Maksudnya apa? Maksudnya apa tu? Dulu orang India semua datang dari sini ke cikgu? Bukan. Datang daripada India. Daripada India sebenarnya. Baik. Kemudian Kedah Tua. Kedah Tua dibayangi oleh kerajaan Sriwijaya. Came from this kerajaan. No. Bukan. Kalau dia buat kesalahan memang selalu bunuh ke hamba. Dia realiti bersama ke kalau Malaysia? Ya, betul. Betul Lily. Betul. Dibayangi oleh Sriwijaya. Baik. Dia begini Zahra Syasmin. Kedah Tua dibayangi oleh kerajaan Sriwijaya. Maksudnya adalah Kedah Tua sebenarnya di bawah
pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Maknanya dipengaruhi dan diperintah oleh Sriwijaya. Sebab itu Kedah Tua tidak ada raja. Kedah Tua diketuai oleh ketua yang menguruskan hal perdagangan dan keagamaan. So, Kedah Tua tak ada raja pada waktu ini. Dan Kedah Tua adalah sebahagian daripada Pradatuan Kerajaan Sriwijaya. Maksudnya, Kedah Tua ni dulu diperintah di bawah Sriwijaya. Dan orang yang memerintah Kedah Tua itu adalah Pradatuan. Apa itu Pradatuan? Iaitu Datu. Okey, Datu bukan dari keturunan raja. Itu maksud Pradatuan. Datu ni macam datuk-datuk lah, Tan Sri kan. Jadi Kerajaan Sriwijaya telah menghantar Datu bukan dari keturunan kerajaan raja untuk memerintah di Sriwijaya. Di Kedah Tua. So kenapa dia tak bersatu je, cikgu? Sebenarnya dia bersatu. Dia bersatu. Sama juga. Kalau di Kedah Tua, dia sebenarnya diperintah oleh Sriwijaya, tetapi oleh kerana kedudukan yang jauh. Sriwijaya kat Sumatera, Kedah Tua dekat Malaysia, tanah Melayu. Jadi, mana boleh memerintah daripada jauh ni? Kenalah letak seorang wakil di Kedah Tua. So, wakil itu siapa? Wakil itu ialah Pradatuan. Itu maksud dia. Ini negeri Kedah Tua. Dan ada satu pertanyaan. Tadi cikgu baca ada satu pertanyaan. Kalau macam cerita Korea yang zaman-zaman history tu, kalau ada yang buat kesalahan, memang selalu bunuh-bunuh ke hamba dia? Realiti pun sama ke? Kalau kat Malaysia, ya. Semasa kerajaan-kerajaan Kedah Tua, kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dan juga Kesultanan Johor Riau, hukuman kalau orang yang rakyat yang melanggar yang melanggar undang-undang, hukuman dia adalah hukuman mati. Dan hukuman mati tu bukan pancung. Bukan pancung Hukuman mati tu adalah seperti iaitu orang itu, pesalah itu akan didudukkan Dia duduk di bawah, dia duduk bersila kat bawah. Kemudian akan ada orang yang berdiri di belakang dia dan dia akan ambil pedang. Orang yang di belakang ni akan ambil pedang. Kemudian dia akan letakkan pedang itu di antara tulang leher ini dengan leher. Dia akan letak macam ni. Kemudian orang di belakang akan tikam, maknanya akan terus tusukkan dia ke dalam sampai kena jantung. Sebab apa? Tujuan dia untuk hentikan jantung itu. So bila jantung berhenti, terus mati. Maknanya tak rasa sakit. Dia maknanya terus mati. So itu hukuman bunuh. Sama. Dengan laju. Ya, betul, dengan laju. Maknanya dia akan letak macam tu dan terus jadi itu cara dia. So tak kejam sangat. Ya, betul. Betul, dia tak kejam. Ya, at least tak feel sakit macam gantung ataupun pancung. Pancung tu kejam sangat kan. Yang ini dia hukum bunuh. Dia hukum bunuh macam tu. Jadi itulah dia. Berkaitan dengan sistem hukum tu. Ya, betul. Tak attack dia punya jantung. Tak, itulah dia sebenarnya. Lily, sebenarnya ditikam tu untuk terus attack jantung. Kalau jantung nak ditikam daripada depan, dekat sini ada tulang. Ada tulang. So tulang tu akan menghalang jantung. Tapi kalau daripada atas ni, dia straight ke jantung. Sebab dia ada lubang. Dia ada lubang. Itu sebenarnya. Nampak tak? Orang-orang kerajaan alam Melayu dulu, rakyat alam Melayu dulu, dia sebelum buat apa-apa, dia fikir. Maknanya orang dulu ilmu dia tinggi. Dia tahu kalau tikam depan ni akan ada tulang. Dia orang tahu tentang anatomi body. So dia orang tahu kalau tikam kat sini ada tulang-tulang ni. So susah nak mati. So tikam daripada atas. So turun ke bawah terus straight ke jantung. You see? Nampak tak? Orang dulu-dulu bijak. Terus tikam dulu jantung. Orang zaman sekarang, orang zaman dulu bukan setakat pandai, dia bijak.
Orang sekarang ni pandai juga, tapi pandai macam-macam lah. Okey, baik. Ingatkan susu coklat dulu. Ada. Ya, sekarang ni. Betul Sulaiman. Ada orang ingatkan susu coklat tu datang daripada lembu yang berwarna coklat. Boleh tahan. Kau jumpa orang macam tu, ke tepuk dahi dia. Tepuk dahi dia. Kan? Baik. Okey. Baik. Kemudian kita lihat sistem pemerintahan. Bukan. Ada yang bertanya bukan apa nak korang ni. Okey. Sistem pemerintahan Gangga Nagara. Okey, Gangga Nagara mengamalkan juga sistem pemerintahan raja, dan raja berperanan membangunkan kemajuan perdagangan dan hal ehwal keselamatan. So, okey, kalau dalam soalan-soalan, apa sebenarnya yang kita kena ingat, cikgu? Okey, untuk sistem pemerintahan, kamu kena ingat gelaran-gelaran ni. Kurung Benam, Raja Diraja, Cakravatin. Okey, gelaran-gelaran ni penting ya. Raja Diraja, Dewa Siva, okey, tanggungjawab pembesar. Begitu juga tentang Bodhisattva, Raja di Gunung, Maharaja di Pulau, itu penting. Okey, dibantu oleh Yuva Raja, okey, kedatuan, peradatuan. Inilah dia kata kunci yang kamu kena ingat berkaitan dengan sistem pemerintahan. Okey, kalau macam Angkor, ada Dewa Raja, kuasa kedua Permaisuri, Raja Muda. Okey, dan juga Majapahit ada gelaran Maharaja, Sri Maharaja, Sri Batara. Kemudian dibantu oleh Sabta Prabu. Okey, iaitu Majlis Penasihat. Dibahagikan kepada 14 wilayah, dipecahkan kepada kabupaten, kawadanan dan kebuyutan. Dan Kedah Tua dibayangi oleh Sriwijaya, dan Kedah Tua adalah sebahagian daripada Peradatuan Kerajaan Sriwijaya. Dan yang terakhir adalah Gangga Nagara. So, ingat gelaran-gelaran itu. Sebab gelaran-gelaran itu yang selalu keluar dalam exam. Dan dia keluar dalam bentuk soalan objektif. Soalan pilihan yang ABC itu kan. Dia akan keluar dalam bentuk itu. Khmer ni sebenarnya adalah orang-orang daripada Cambodia dan juga orang-orang Vietnam. Orang-orang Cambodia kat atas tu itu Khmer. Disebut sebagai Khmer. Baik. Kita lihat tentang buat DNA test before. Untuk apa? Tak pernah buat lagi. Baik. Kita lihat tentang kegiatan ekonomi. Baik. Kita kena tahu orang-orang zaman dulu memang buat penempatan di tepi-tepi sungai. Jadi, penempatan awal dan peranan sungai ni memang faktor utama perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat alam Melayu. Which part of you are from? Baik. Kegiatan ekonomi seperti pertanian apa yang banyak dibuat di kerajaan alam Melayu, iaitu padi. Padi seperti di kerajaan Funan, Angkor, Champa, Majapahit dan juga Sriwijaya. Kalau di kerajaan-kerajaan Funan, Angkor dan Champa yang di sebelah atas kan, di sebelah Cambodia, di sebelah Thailand, Tasik Tonle Sap inilah yang menjadi fungsi utama membekalkan air kepada kawasan pertanian. Ingat tu. Dan pemerintah Angkor paling special, iaitu dia membina kolam yang dikenali sebagai bare untuk menyimpan air. Ya, sampai sekarang. Bare itu masih membekalkan air di kawasan sekitar bare itu. Ingat, bare itu, hari tu cikgu dah bawa kan. Korang tengok bare tu kan, sikit punya besar kan. Connected dengan Tonle Sap dia berhampiran dengan Tasik Tonle Sap. Dia berhampiran. Jadi Angkor sahaja yang telah membina bare, iaitu takungan air yang sepanjang 8 km dan selebar 2 km. Tu besar. So itu Angkor. Betul. Semua berapa besar? Memang besar-besar. Dan penuaian padi
dalam kerajaan angkur dilakukan 3 hingga 4 kali setahun. Okey, cikgu pergi tak wujud lagi yang tadi tu. Wujud tapi dia orang tak cukup air. Okey. Okey, baik. Itu nanti cikgu jawab. Okey, baik. Contohnya kalau macam kita kata cikgu tak relevan tapi dalam gambar tu kuda ke? Ini bukan gambar kuda. Ini adalah gambar tapak pemerintahan kerajaan angkur di mana depan ni ini adalah dia punya takungan air. Ni takungan air ni yang dibina sendiri, yang dikorek sendiri. Kenapa? Air tu dekat mana? Daripada sungai, daripada Tasik Tun Lesap. Daripada Tasik Tun Lesap. Air itu ditarik daripada Tasik Tun Lesap. Jadi air itulah yang telah mengairi kawasan Barir itu. Kenapa kolam? Kenapa tak tasik? Diorang sebut itu kolam, tapi kolam itu adalah kolam yang besar. Kolam yang besar disebut sebagai kolam. Ada ikan tak? Alamak aziz. Percayalah satu perkara. Di mana ada air, di situ ada ikan. Di mana ada air, di situ ada ikan. Betul. Macam mana ikan boleh ada? Dah situ ada ikan, nak buat macam mana? Kan? Baik. Dalam baldi, ya. Dalam air Milo ada ikan. Bukan di mana ada ikan, di situ ada air ke? Tak. Di mana ada air, di situ ada ikan. Okey. Tak percaya. Korang tengok dekat baldi korang tu nanti. Okey, korang ambil. Cuba korang tengok betul-betul. Memang ada ikan. Iya. Kalau korang tak nampak, maknanya korang lupa nak pakai satu alat. Alat apa? Alat itu dipanggil mikroskop. Cuba tengok mikroskop. Mesti ada benda-benda berenang dalam tu kan? Kan? Jadi itulah dia. Kalau tak ada mikroskop. Ya betul. Tu ialah tu ikan dalam bentuk mikroorganisma. See? Kan? Kan? Okey. Kalau nak lagi hebat lagi, mungkin korang boleh isikan air tu penuh-penuh. Kemudian cuba korang tengok betul-betul ada ikan tak. Ataupun bayang-bayang ikan. Kalau korang tengok betul-betul, nampak muka korang, itulah bayang-bayang ikan. Sebab korang pun dah macam ikan. Baik, seterusnya. Kita lihat di sini. Berkaitan dengan... Ya. Di mana Zara. Baik. Kita lihat di sini tentang pertanian. Kenapa saya tepuk tangan? Okey. Pertanian. Okey, selain daripada kerajaan-kerajaan tadi, ada juga kerajaan-kerajaan seperti Majapahit, yang menjalankan kegiatan padi sawah di Sungai Bengawan Solo dan juga Sungai Berantas. Ada membina sistem pengairan untuk meningkatkan pengeluaran padi sawah. Sriwijaya macam mana cikgu? Sriwijaya pun tanam padi sebagai tanaman utama, iaitu di kawasan pedalaman Palembang, di Tanah Tinggi Pasemah dan juga Hulu Musi. So ini gambar dia. Nampak tak? Ini dipanggil apa ni? Ini dipanggil apa ni? Yang petak-petak ni dipanggil apa? Padi. Salah. Sawah padi. Pandai. Dipanggil sawah padi. Dipanggil sawah. Pokoknya padi. So, kalau orang cakap tanam pokok apa tu? Tanam pokok padi sawah. Di mana? Di sawah padi. Nampak tak perbezaan padi sawah dengan sawah padi? Padi sawah pokoknya, sawah padi tempatnya, tanahnya. Boleh faham? Okey. InsyaAllah. InsyaAllah. Dia macam ni lah. Macam korang belajar dalam bahasa Malaysia kan. Mana yang betul? Restoran McDonald ke McDonald Restaurant? Mana yang betul? Salah. Kan? Dalam bahasa Malaysia, restoran McDonald. Dalam bahasa Inggeris, McDonald Restaurant. Okay. So, hukum D dan M. Bagus, D Awidian. Hukum D dan M. Betul? Okay. Baik, kenapa cikgu? Cikgu, kenapa kita belajar bahasa Malaysia pula ni? Cikgu BMC. Okay, minta maaf Sebenarnya cikgu pun dulu lama juga mengajar BM.
Tapi sekarang tak nak ajar BM. Sekarang ajar sejarah, geografi. Cukup. Aku ajar BM kan habis semua kan. Okey. Cikgu ajar BI. Ya, dulu cikgu ajar BI. Ya betul Hanan Nasyasha. Cikgu Rafi ni dalam sejarah dengan cikgu geografi tu yang korang tengok hari Ahad tu, ya sama. Dengan cikgu ekonomi tu kan, sama lah tu. Sama. Dalam kelas buat BM. Okey. Baik. Kan. Baik. Okey, kita teruskan. Cikgu ajar bahasa Arab tak? Bahasa Arab cikgu tak ajar lah kan. Okey. Ana antuma antum, anti antuma antuna. Huwa. Huwa huma. Lupa pula. Okey. Jom. Kita lihat kegiatan pertanian rempah ratus. Okey, rempah ratus ini antara tanaman yang ditanam di Kerajaan Melayu, iaitu spices seperti bunga cengkeh, buah pala dan juga lada hitam. Ini buah pala, ini cengkeh. Okey, yang ini apa ni? Ni apa ni? Ni apa ni? Tu yang yang ini pandai, yang cikgu tandakan ni. Pisang, pokok pisang. Pokok pisang. Siapa yang tak kenal pokok pisang ni sekarang? Parah kau ni. Tu daun daun. Daun. Ingat yang atas tu. Okey, ni pokok pisang. Yang ini apa ni? Yang tu pokok serai. Serai tengkorak kau, ni tebu. Ni tebu. Ni tebu. Subhanallah kan. Pandan okey. Dan yang ini adalah pokok kelapa. Ni siapa yang tak kenal ni, okey, kita boleh cakap apa? Welcome to Malaysia. Welcome to Malaysia Okey. Okey. Baik, yang ini bunga cengkeh, yang selalunya cengkeh ni orang buat untuk apa? Untuk masukkan dalam masakan ataupun juga gigit. Time-time COVID ni memang patut makan bunga cengkeh inilah. Dan orang gigit ni ke? Cinnamon. Boleh juga. Boleh juga. Dan untuk bila sebut COVID-19 ni kan, pagi tadi cikgu buat RTK test. Bila cikgu buat RTK test pagi tadi, rupa-rupanya cikgu positif COVID hari ni. Jadi hari ni memang cikgu tengah positif COVID hari ni lah. So tengah kuarantin dalam betul, memang betul. Ya betul. Kan, tapi cikgu positif COVID sekarang ni. Pagi tadi cikgu dah tahu. So alhamdulillah, setakat ni cikgu masih boleh meneruskan meneruskan hari-hari mengajar seperti biasa. Ya betul. Terima kasih. Semoga sihat. InsyaAllah. Alhamdulillah tak ada apa-apa simptom. Cuma positif lah. So alhamdulillah cikgu masih meneruskan exercise cikgu treadmill, cikgu angkat berat tadi apa semua. So alhamdulillah hidup macam biasa, tak ada apa-apa pun, insyaAllah. Macam mana cikgu ada macam terfikir nak buat RTK tu? Sebab simptom. tak ada simptom, tapi sebab beberapa hari lepas cikgu ambil anak cikgu daripada asrama. So bila dia buat test, dia positif. Jadi sepanjang perjalanan tu cikgu ambil dia kan. Jadi cikgu rasa mungkin cikgu ada infected jugalah. So bila ambil lah, rupa-rupanya positif juga. Anak yang satu, anak yang di SPP tingkatan 4. Okay. Baik, alhamdulillah semuanya okey. Alhamdulillah semuanya okey ya. Baik. Okey man. Okey, terima kasih. Memang work cikgu ya. Terima kasih banyak Ain Zulaika. Ramai yang terkejut juga. Okey. Kenapa lambat bagi tahu? Kenapa pula? Bukannya efek pun. Mana ada dia efek online. Tak ada. Boleh kita orang wish awal. Tak payah. Kan, bagi cikgu, itu semua hanyalah cikgu anggap sebagai just flu. It is a normal flu for me. So stay strong lah, itu je. Stay strong, itu je. Baik. So COVID social rumah. Oh ya ke? Razan, so macam mana Razan? Okey ke? Anti-vax real. Okey, baik. So, kita lihat iaitu kegiatan bunga lawang, yes.
Kita lihat kegiatan ekonomi perdagangan di mana kerajaan Funan dia ada pelabuhan. Okey. Tang ini memang cikgu tahu ramai yang sebenarnya tak ingat, tetapi kita cuba ingatlah. Okey, contohnya kalau Funan, okey, dia punya pelabuhan adalah Okyo. Okyo Manakala kalau Champa, pelabuhan dia ialah Kamran. Kamran, Sri Banoy, Maliti ataupun okey Turan. Okyo tu nama pelabuhan. Macam kat Malaysia ni ada pelabuhan Klang, ada pelabuhan Johor, okey, ada pelabuhan Pulau Pinang kan. Dekat sana ada pelabuhan Okyo. Okyo tu nama tempat. Okey, Okyo tu nama tempat. Okey, dia tak ada pelabuhan Selangor, pelabuhan Klang. Pelabuhan Klang, pelabuhan Johor Bahru. Ya, port tu pelabuhan. Ya. Dalam Selangor ni ada ke? Ada? Land Da- Club. Pelabuhan Klang besar tau. Dia ada pelabuhan North Port dengan West Port. Dia ada dua. Pernah? Tak tahu. Tak tahu okey, baik, tak apa. Ya. Kemudian kita lihat juga kerajaan Sriwijaya pun ada. Okey, iaitu pelabuhan dia adalah Palembang. Dan G West Port. Ya, betul. Dan juga Angkor. Angkor pelabuhan dia adalah Yasodarapura. Nama dia pelik sikit, Yasodarapura. Okey, dan kerajaan Angkor ni pun kita tahu dia punya pusat pemerintahan dia adalah Hariharalaya. Macam-macam nama Hariharalaya. Okey, nampak tak ini? Ini gading gajah Ini gading gajah yang telah dipotong dan dibakar dan kemudian dijadikan hiasan. So ini gading gajah. Ingat besi apa tadi? Bukan. Macam pipe cikgu, bukan. Ini adalah gading-gading gajah. Gading tu mana? Gading tu yang ini. Yang apa? Tu mammoth kan? Apa dia? Tu mammoth kan? Bukan mammoth, gajah, elephant. Memang ada elephant. Ada. Sekejap. Ada. Tapi bukan semualah, yang jantan lah, yang betina tak ada. Yang jantan ada, yang ini. Ingatkan boleh makan? Tak. Ya, betul Hana Natasha. Ada, memang ada. Boleh buat main ke cikgu? Boleh. Kau ambil gading gajah tu yang ujung tu kan, kau ketuk-ketuk kepala adik kau kalau kau marah. Kan? Mana ada orang buat main benda tu? Benda tu buat hiasan dinding lah. Kan? Jadi boleh buat rotan Ya. Okey. Ya, betul. Tak bagus ambil gading gajah ni. Okey. Tak bagus sebenarnya. Baik. Kemudian kerajaan Majapahit, pelabuhan dia adalah seperti Tuban dan juga Surabaya. So kita akan ambil nama-nama pelabuhan yang terkenal sahaja. Begitu juga dengan kerajaan Kedah Tua, di mana Kedah Tua pelabuhan dia adalah Sungai Mas dan juga Pangkalan Bujang. So itu nama-nama kerajaan pelabuhan bagi kerajaan Kedah Tua. Bulu gajah boleh kan cikgu? Bulu gajah ada bulu ke? Kau ni biar betul. Gajah mana ada bulu? Yang warna kelabu tu bukan bulu dia. Itu bukan bulu, tu kulit, pandai. Tu kulit. Allahu Akbar. Mungkin gajah ada bulu, tapi bulu ketiak. Dia ada ketiak. Dia ada ketiak Wah, garu kepala. Risau. Ada ketiak Buatnya gajah buat angkat tangan macam tu kan. Cuba tengok. Kau ingat gajah ada tangan? Gajah 4 kaki lah. Mana tangan? Baik. Okey. Ya, baik. Okey, baik. So, itu berkaitan dengan nama-nama pelabuhan. Begitu juga pelabuhan terakhir iaitu yang kita nak lihat, iaitu kerajaan Gangga Negara dengan pelabuhan dia iaitu Pangkalan, Lembah Kinta, Tanjung Rambutan, Bidor dan Sungai Siput. Dan ada pelbagai jenis barang-barang dagangan daripada pelabuhan-pelabuhan ini. Alright. Dan kita lihat, ada juga pedagang-pedagang luar yang datang. So ada yang tanya, cikgu, Tanjung Rambutan tu bukan tempat orang gila ke? Baik, Tanjung Rambutan tu sekarang ni di Ipoh, dia memang ada satu tempat dinamakan hospital, iaitu Hospital Bahagia.
Maknanya hospital bahagia tu untuk orang-orang yang sakit jiwa. Memang ada tinggal kat situ. Okey, orang-orang sakit jiwa dipanggil hospital bahagia. Kan. Jangan cuba-cuba nak check in ya. Jangan cuba-cuba nak check in. Okey. Baik. Baik. Kemudian kenapa tak boleh? Dan kau bukannya masalah sakit jiwa yang kau boleh nak check in buat apa? Kan. Baik. Pedagang luar. Okey. Dari sudut pedagang luar. Nak melawat boleh. Nak join tak payah. Dia buka lagi Ingat dah tutup ada lagi. Tempat tu keras je. Ada lagi. Tempat tu memang keras sebab dia buat daripada batu-batu dan simen. Memang keras. Ketuk memang keras. Okey, baik. Pedagang lu. Ya. Nak tanya pasal Majapahit sekejap boleh cikgu? Ya, apa dia? Macam ni ceritanya cikgu. Pagi tadi saya cerita balik kat abang saya pasal kulit penyu tu dan dia suruh saya tanya cikgu. Okey. Boleh tak kulit penyu tu buat jadi topi, jadi helmet ke? Sebab dia pernah tengok tau. Dia pernah tengok, kita orang pernah tengok orang pakai helmet penyu tu. Memang boleh. Memang boleh. Sebenarnya memang boleh untuk dijadikan helmet apa semula. Tapi tidak diluluskan oleh JPJ untuk sebagai helmet motor memang tak boleh. Okey, sebab takut nanti helmet tu dia macam tu. So nanti dia bila kau bawa motor laju-laju nanti terbang. So ke belakang macam tu. Jadi kau dongak macam tu. Macam tu. So tak boleh. Okey, so tak digalakkan lah. Tak digalakkan. Tapi tak ada ke benda lain yang kau nak bela? Tak ada benda ke lain yang kau nak ambil selain daripada kulit penyu tu? Beli je lah helmet. Aduh, yai. Okey, baik. Okey, baik. So kita lihat. Okey, pedagang-pedagang luar. Okey. Pedagang luar. Okey, seperti China. Okey. Dan juga India serta Arab dan Parsi. Pedagang luar seperti China datang membawa barangan seperti sutera, tembikar, pinggan, mangkuk, payung, gula dan juga gendang. Manakala India, dia akan bawa kain kapas, tembikar dan batu berharga. Hari tu ada orang tanya tentang batu akik dan carnelian kan? Inilah dia batu akik dan batu carnelian yang akan diletakkan di cincin. Kalau gosok keluar jin, tengkorak kau mana ada. Baik, dia jadi hiasan saja. Kau gosoklah macam mana pun tak keluar jin. Confirm tak keluar. Okey, baik. Jadi ini dipanggil batu berharga iaitu akik dan juga carnelian. Ingat apa? Kalau cincin tu diletakkan label 5 sini, so buat macam ni boleh hilang orang lah. Tak ada. Jangan terpengaruh dengan movie Okey. Cikgu ajar saya batu. Cari kat Shopee tengok murah, minta mak belikan. Oh ya ke? Keiman. Ini tidak ada kena-mengena dengan Infinity Stone kan. Sebenarnya kan kita boleh gelakkan je tau. Orang beli untuk dapat orang ke? Tak ada Natasha, tak ada. Sebenarnya kita boleh gelakkan tau filem Avengers tu. Ada ke bergaduh-bergaduh, berperang semata-mata nak dapatkan batu-batu akik tu. Kita banyak lah. Kau datang sini, main sini, kau nak berapa? Kan? Kau nak colour apa? Hijau ada, biru ada, kan? Putih ada. Letak kat situ, buatlah macam tu. Kan? Ini sampai berperang-perang lah kan. Apalah Thanos ni. Kan? Batu lain kan ada kan? Thanos ni sibuk lah. Okay, baik. Baik. Kita lihat di sini. Kat jalan belakang. Okay, so kita lihat Arab dan tembikar, minyak wangi, barangan kaca dan manik juga diambil daripada pedagang-pedagang Arab dan juga Parsi. Selain daripada itu, kerajaan alam Melayu juga ada hasil hutan dan laut seperti gaharu. Inilah dia kayu gaharu ini kayu gaharu yang telah dipotong-potong dan dipendek-pendekkan untuk bahan pewangi, iaitu untuk minyak wangi. Dan ini adalah sarang burung layang-layang yang telah dibersihkan, dan sarang burung ini untuk kesihatan dan perubatan. Ini kayu, bukan dari daun, ini daripada kayu. Ini kayu. Bukan. Ini memang kayu. Okey. Baik. Kena pokok tu ici sangat. Ya betul. Tak, sarang burung ini akan dibersihkan. Kemudian barulah direbus untuk buat
perubatan untuk diminum air dia, air sup sarang burung. Yes. Dan yang ini adalah kapur barus. Boleh makan cikgu? Boleh. Sarang bukan. Ini sarang burung layang-layang, bukan sarang burung semua burung. Burung layang-layang je. Burung-burung lain tak boleh. Okey. Burung-burung lain tak boleh. Nampak cikgu senyum je. Okey, baik. Tak boleh Apa yang burung lain tak ada? Tak ada. Jangan tanya. Okey, baik. Kapur barus. Kegunaan sebagai bahan pewangi juga. Okey, didapati di Sumatera dan Borneo. Gagak ada sarang ke? Ya, ada juga. Cikgu, Ya. kapur barus ni yang buat dekat orang tu kan? Bukan kat orang, Ya. dekat mayat. Untuk dimandikan, okey, dibancuhkan dengan air dan untuk dimandikan mayat supaya mayat itu tidak berbau. Oh, ingat dia mandikan dulu baru letak kapur barus. Boleh Dia pewangi kan? Dia sebagai pewangi. Dia sebagai pewangi. Sama je ke dengan kapur biasa? Lain. Kapur biasa lain. Dia ada kapur ni banyak Kapur barus, kapur makan. Kemudian juga ada kapur tulis. Kapur tulis tu kau jangan makan. Ada satu kapur lagi yang boleh dimakan dengan daun sirih. Orang dulu ambil daun sirih, ambil kapur, letak kat situ, letakkan buah pinang, dilipat-lipat, dikunyah-kunyahnya. Jadi sirih. Kapur whiteboard tu kau jangan makan. Sekarang ada yang keracunan pula. Rasa apa? Jangan tanya cikgu. Cikgu tak pernah rasa. Okey. Tak tengah tidur. Tak pernah. Cikgu tak pernah kena baling dengan kapur, tapi cikgu pernah baling kapur kepada pelajar. Pernah. Okey, baik. Lagi lah. Ya. Okey, pernah baling kapur. Cikgu buat kelas online je. Okey. Masa dulu cikgu mengajar sekolah rendah tu, pelajar-pelajar darjah 2, darjah 3 kan. Okey, oleh kerana diorang bising, cikgu pernah masuk dalam kelas tu, cikgu cakap apa? Masa tu, diorang memang bising, sekolah tu pula tingkat 2, cikgu cakap dengan diorang apa? Korang bising-bising lagi, cikgu campak korang ke bawah. Tahun lepas ada seorang cikgu campak ke bawah. So ni ada siapa lagi nak kena campak? Semua diam. Mati lah. Cikgu, ada orang mati ke? Mana ada, tak pernah lah. Cikgu gertak je. Budak darjah 2, darjah 3. Boleh lah cikgu gertak. Siapa bising lagi, cikgu buang, campak dia keluar. Okey. Jadi itulah yang pernah berlaku. Benda betul ke? Tak. Zid, salah orang. Baik. Hasil laut kita dah tengok iaitu gamat. Inilah dia gamat. Sejenis yang dikatakan sebagai apa? Sebagai sea cucumber. Ni sea cucumber. Dah advance, Dan banyak terdapat di Selat Melaka. Okey, dan Laut Sulu. Okey, kemudian rumpai laut. Ini seaweed sebagai bahan makanan. Rasa lebih sihat. Okey. Mutiara. Ini barang perhiasan. Okey, mutiara sebagai barang perhiasan banyak terdapat di Selat Melaka dan Laut Sulu. Dan perlombongan inilah dia, emas. Tak. Itu illegal, yes. Okey. Orang tak minum minyak gamat lah. Orang minum air gamat. Minyak gamat tu orang sapu je. Apa beza air gamat dengan minyak? Oh, okey. Air gamat airnya, minyak gamat dicampur dengan minyak. Okey. Kan, takkan kau minum minyak. Baik. Kemudian perlombongan. Okey, emas. Ini bentuk emas ini bentuk emas. Nampak emas dalam bentuk ketolan-ketolan ini. Banyak dilakukan dalam kerajaan Champa, dan juga dalam kerajaan Gangga Negara. Begitu juga di Perak. Perak, perlombongan Perak. Kerajaan Champa juga. Bijih besi dalam kerajaan Angkor serta bijih timah dalam kerajaan Gangga Negara. So, itu adalah dari segi perlombongan. Emas fikir tu apa? Itulah. Pelengan emas mana lagi mahal? Biasanya emas. Emas lagi mahal daripada pearl. Yes. Emas lagi mahal sebab dia ada value.
Ya, betul Zaid. Betul. Kemudian inilah dia, pembuatan daripada perlombongan itu, kerajaan-kerajaan alam Melayu telah tahu bagaimana untuk buat barang perhiasan emas. Ya, yang ini seperti buat gelang. So orang dulu-dulu memang dah pandai buat gelang kan. Tu yang orang dulu-dulu banyak pakai gelang. Yang mak-mak kita, nenek-nenek kita pakai gelang. Nah, banyak kau. Bila jumpa, Assalamualaikum, apa khabar? Penuh satu muka. Nah, kan satu muka. Penuh ni. Penuh ni. Berbunyi-bunyi begitu. Okey. Okey. Ya. Ya betul Santosh Das. Berotot lagi. Ya. So itu barang perhiasan emas daripada kerajaan Funan dan Angkor. Manakala tembikar, masyarakat kerajaan Campar mahir dalam pembuatan tembikar. Ini bentuk tembikar dia. Dan kerajaan Campar juga pandai membuat cuka kelapa. Ini cuka kelapa untuk dicampurkan dalam makanan. Itu perlombongan dan pembuatan. Selain daripada itu, masyarakat Majapahit memang pandai untuk membuat garam, buat gula, buat minyak, pembungkusan daging kerbau, pembuatan mi daripada beras. So inilah dia. Ni garam, ni gula. Ni yang cikgu cakap hari tu yang garam datang daripada tebu dan gula datang daripada laut tu. Terbalik. Gula daripada tebu, garam daripada laut. Ya dia Widian. Terbalik. Baik. So ini adalah cuka minyak kelapa, dan juga yang ini adalah ini adalah mi daripada beras. Baik. So ada yang tanya, cikgu, ada orang nak tengok cikgu marah sebab dia tak pernah tengok cikgu marah. Aduhai, kau orang suka ke tengok orang-orang yang marah ni? Kan? Sekali je nak tengok, sekali seumur hidup. Pasal tak minta lah. Marah akak dia cikgu. Baik. Minta maaf sangat-sangat sebenarnya kalau siapa yang pernah join kelas cikgu daripada first dulu sampai sekarang, cikgu tak pernah marah. Itu je. Betul tak? Ya, tak pernah. Betul? So tak pernah marah. Kadang-kadang kalau bagi homework pun, kadang-kadang tak siap pun cikgu kata apa, tak apa, next time boleh buat lagi ya. Buat lagi, jangan lupa. So so tak pernah lagi nak marah. Sebab untuk apa nak marah Marah ni buat penat je lah. Buat apa nak marah, kan? Lebih baik cikgu memahaminya. Sebab macam korang kan, especially macam korang kan, bila tak siap kerja rumah, bila tak siap kerja rumah, cikgu tahu korang kan bukan ada satu subjek, ada 9 subjek kot. Ya, betul. Nak buat homework matematik lagi, BM lagi, BI lagi, apa semua. Kemudian Tapi homework. cikgu kalau belajar sejarah saja macam mana? Belajar sejarah saja macam mana? Belajar sejarah saja macam mana? So macam mana apa? Belajar je lah. Kau nak belajar macam mana lagi? Tak, macam kalau belajar sejarah saja, kalau homework tak habis, masih tak habis. Macam mana? Itu terpulang pada diri kamu. Sebab bagi cikgu apa tahu? Siapa yang buat homework, dia dapat. Siapa yang tak buat homework, dia tak dapat. Senang. Siapa yang buat homework, dia akan lebih faham. Siapa yang tak buat homework, dia tak faham. Kemudian dia tanya lagi, cikgu explain lagi. Kemudian cikgu bagi homework lagi. Itu je. Sebab ingat belajar mesti bermula daripada hati. Kalau hati tu tak suka belajar, boleh dapat tak? Boleh faham tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kalau kamu tak suka, asyik kena marah je, agak-agak kamu boleh faham ke? Tak. Memang tak. Jadi kita kena suka dulu. So bagi cikgu suka kalau korang semua suka sejarah, belajar dengan cikgu, kemudian juga happy walaupun kamu buat homework ke tak buat homework ke kan. Cikgu tahu bahawa kamu ni sebenarnya bukannya tak rajin, bukannya kamu malas, tapi kamu banyak kerja lain. Cikgu faham. Sebab tu cikgu kata, it's okay. Buat dulu yang lain. It's okay. Cikgu faham. Cikgu tak nak streskan kamu. No. Kan?
saya suka tapi tak suka exam. Uish, kalau bagi cikgu kan, cikgu tak suka homework tapi cikgu suka exam. Lain cikgu tak suka homework tapi cikgu suka exam. Best. Okay, baik. So opposite pula.